Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal iman, kita bersyukur pada Allah SWT. Kita berada di masjid. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur pada Allah SWT kerana keberadaan kita di masjid Allah SWT. Pertama adalah kita bukan datang dengan keupayaan kita, tapi datangnya kita ke rumah Allah Ta'ala ini adalah di atas jemputan Allah kepada kita. Dan kita bersyukur pada Allah SWT juga kerana dapat kita selepas kita solat Isyak ini, dapat kita duduk sebentar untuk kita bersama-sama membincangkan. Topik pada malam ini adalah perihal salat. Dan kitab yang akan kita gunakan adalah kitab Buku Panduan Salat. Buku Panduan Salat lengkap yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Nama Syekh tersebut mungkin ada yang pernah dengar. Beliau adalah seorang yang walaupun terkenal tapi agak low profile, agak tidak terselah, tidak termasyhur. Tetapi buku yang ditulisnya sangat dapat penerimaan oleh Allah. Dapat sangat penerimaannya, kita nampak Allah SWT sebenarnya dengan kita lihat hadis Nabi SAW, seseorang kalau Allah SWT meredainya, Allah akan letakkan qabul. Allah SWT akan meletakkan qabul kepadanya di muka bumi. Buku dia ini, Alhamdulillah, yang termasyhur kita tahu bukunya adalah buku Hisnul Muslim. Perisai, sebagian terjemahan mereka menafsirkan atau mengatakan perisai orang mukmin. Kita pergi pada terjemah atau biografi penulis ini. Penulis ini, buku yang kita akan gunakan adalah buku yang sangat baik untuk kita pelajari berkaitan dengan solat. Semua perkara yang berkaitan dengan solat yang perlu kita pelajari atau kita perlu tahu. Kita lihat buku ini menggabungkan pendapat-pendapat ulama-ulama berkaitan perihal solat. Jadi buku ni agak boleh dikatakan agak sempurna, mungkin kita kata sempurna atau mungkin kita dekat pada kesempurnaan. Kerana dia merangkumi semua dalil-dalil yang berkaitan dengan solat. Jadi dengan itu kita gunakan buku ini. Saya telah mungkin kita akan edarkan buku ini. Mungkin sebelum kita akhir, mungkin boleh ambil WhatsApp, nombor-nombor semua supaya diedarkan pada semua melalui WhatsApp akan buku PDF ni. Jadi semoga kita akan dapat manfaat dengan lebih. Mungkin kita boleh bacanya di rumah, dan pembacaan kita di rumah itu mungkin timbul soalan-soalan, dan soalan-soalan tu baik kita bawa ke kelas untuk bertanya. Apabila dah bertanya, kita akan lihat pembelajaran akan lebih rancak lagi kerana ada orang ramai semua mengambil bahagian. Jadi dengan itu saya mengharap mungkin akhi Munir atau siapa yang boleh mengambil nombor-nombor telefon semua untuk diberikan buku ini melalui PDF, dapat diberi pada semua, insyaAllah. Sebelum itu saya mulakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya bersyukur, Alhamdulillah, kerana sudah lama tak berceramah, lebih-lebih lagi di Masjid Khair. Dan bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan kesihatan untuk memulakan lagi kelas di hari Jumaat ini. Jadi macam mana pun saya bersyukur pada Allah SWT di atas
kemampuan dan juga keupayaan saya untuk datang ke sini. Baik, kita mulakan dengan Syekh, nama dia Syekh Said bin Ali bin Wahaf Al-Qahtani. Beliau adalah penulis kitab yang sangat masyhur yang ada di merata dunia dengan pelbagai bahasa. Buku tersebut diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, bahasa macam-macam bahasa lah. Hampir ke seluruh bahasa dia diterjemahkan. Dan terjemahan dalam bahasa Melayu ada pelbagai terjemahan dan nama-nama yang diberikan sebagainya, namanya perisai seorang Muslim, senjata orang Muslim dan sebagainya. Jadi buku itu sangat-sangat penting kerana merangkumkan semua doa-doa yang maksur, doa-doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita daripada bangun tidur sampai kita tidur balik. Pada waktu pagi, zikir pada waktu pagi dan zikir pada waktu petang. Dan beliau rahimahullah ta'ala sangat cenderung pada dakwah dan pengajaran, dan dia ada juga beberapa kitab yang dikeluarkan oleh beliau. Di antara kitab-kitab yang beliau telah tulis, keluar tak? Terkeluar Akhi Azhar, boleh tolong? Jadi kita katakan, saya dah lama tak pegang komputer, masa balik baik itu, saya cuba telefon. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara buku yang masyhur yang beliau telah karang adalah buku berkenaan dengan bagaimana seseorang hendak mengerjakan umrah dan haji melalui apa yang diajar oleh Nabi SAW, melalui kitab dan sunnah. Di antara kitab yang ditulis juga adalah Birrul Walidin, berbakti kepada orang tua. Kefahaman terhadap Birrul Walidin dan kelebihan-kelebihannya, serta adab-adabnya dan hukum-hukumnya dalam melalui apa yang dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga kitab Silatul Arham. Silatul Arham menyatukan silaturahmi. Kefahaman terhadapnya, kelebihannya dan adab-adab dan hukum berkaitan dengannya melalui kitab dan Sunnah. Dan banyak lagi. Beliau adalah seorang yang agak low profile. Beliau rahimahullah sakit dan beliau menghidapi sakit saratan ataupun kanser. Jadi dengan itu kita lihat banyak daripada buku-buku yang beliau tulis itu semuanya mengajar kita bagaimana hendak melakukan sesuatu perintah tersebut daripada Allah, sama ada perintah berkaitan berbakti kepada orang tua, sama ada perintah untuk mengerjakan umrah atau haji, atau doa-doa misalnya. Doa-doa juga ada banyak buku yang berkaitan dengan doa-doa. Dan buku-buku itu semua mengajarkan kita bagaimana kita nak melakukan doa-doa dengan cara yang telah Nabi SAW lakukan. Nah, kita bincang sedikit tentang kitab yang masyhur beliau, Hisnul Muslim.
saya rasa buku ini adalah sepatutnya kita memiliki. Pemilikan buku ini adalah semestinya kita lakukan. Kerana setiap rumah ni mesti kita ada buku tersebut supaya kita tahu apa kita nak lakukan kalaulah misalnya kita memerlukan. Jadi dengan itu kita katakan pembelajaran kita terhadap buku beliau ni sangat-sangat bertepatan kerana beliau rahimahullah selalu dalam berhujah ataupun mendatangkan dalil-dalil, beliau akan cuba menggunakan daripada dalil-dalil yang sempurna, yang cukup kuat, dan kita akan puas hati dengan apa pembentangan beliau. Jadi pembentangan beliau adalah pembentangan daripada dalil-dalil, dan kita sudah tentu perkara-perkara ini semuanya kita harus mengambilnya daripada sumber yang bertepatan. Daripada itu kita lihat, kalau kita lihat daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan peribadatan kita, kita harus memastikan semua peribadatan kita dilaksanakan sebagaimana yang Nabi SAW perintahkan. Dan ini tak dapat kita lakukan melainkan kita kembali kepada ajaran ataupun tunjuk ajaran Nabi SAW berikan. Jadi dengan itu kita lihat pembelajaran buku ini, insyaAllah mudah-mudahan dia menjadikan kita lebih cenderung kepada dalil-dalil. Tak boleh kita mengambil semua. Orang kalau kata misalnya begini-begini nak lakukan solat, nak melakukan zikir, nak melakukan sebagainya, mereka kata begini-begini, kita haruslah mengenal pasti bahawa adakah pemberitahuan tersebut benar ke tidak, atau dari sumber mana. Kalau sumbernya itu tidak begitu tepat, maka kita lihat perlulah kita memastikan adakah kita telah melaksanakan yang diperintahkan. Beliau ada satu kutip buku kecil, beliau mengarangkannya, iaitu buku kecil tersebut adalah zikir dan doa dan perubatan melalui ruqyah, melalui kitab, melalui Al-Quran dan Sunnah. Jadi semua yang kita lihat, apabila kita lihat gaya beliau membentangkan dalam semua perbahasan beliau akan melakukan bagaimana mirip pengambilan itu cara yang betul. Di ala kulli hal, kita berharap insyaAllah melalui kita belajar buku ini, moga-moga kita dapat mencontohi apa yang beliau datangkan insyaAllah. Buku dalam bahasa Arabnya, buku Salatul Mu'min. Namanya Salat Seorang Mu'min. Dan kitab ini dalam bahasa Arabnya mungkin lebih sempurna daripada bahasa Melayu. Kerana terjemahan kalau kita dibuat, pasti ada kekurangan. Dalam penerjemahan, kalau kita lakukan penterjemahan, dan kita akan lihat bahawa mungkin dari sudut kita buat penterjemahan, ada kekurangan sedikit. Jadi kekurangan daripada terjemahan ini saya juga rujukkan daripada buku bahasa Arab supaya kalau ada kesilapan, kekurangan, saya bolehlah tambahkan. Dan saya harap buku-buku ini mungkin semua boleh ada nuskhanya. Penulis mulakan dengan mukaddimah dia. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wasallam sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jadi dia kata, segala puji bagi Allah SWT, kami memujinya dan kami minta pertolongan dan minta keampunan daripadanya. Kami minta perlindungan daripada Allah daripada keburukan diri kami dan keburukan daripada amalan-amalan kami. Barang siapa yang Allah SWT memberi petunjuk, maka tiada yang boleh menyesatkannya. Bagi siapa pula yang Allah SWT menyesatkan,
Tak ada sesiapa yang boleh beri petunjuk pada dia. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah selain Allah sahaja. Tiada sekutu baginya. Dan aku menyaksikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan salam sejahtera kepada beliau dan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan sesiapa yang mengikutnya sehingga hari kiamat dengan kebaikan. Lalu beliau kata, maka risalah ini risalah ringkas berkenaan dengan solat. Dan solat itu adalah qurratu ainin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah penyejuk mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya an-nisaa wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fi shalah." Yang bermaksud, telah dicintakan ke atasku wanita-wanita dan wangian-wangian, dan telah dijadikan penyejuk mataku di dalam solat. Jadi solat itu adalah penyejuk mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahu tak boleh. Ada sedikit masalah, tak boleh diprojekkan. Saya terjemah langsung ataupun saya cubalah. Boleh saya bacakan. Berkenaan buku ini kita lihat. Aku diberikan rasa senang terhadap wanita dan minyak wangi. Sebagaimana solat dijadikan penyenang bagi hati bagiku. Segala sesuatu yang dibutuhkan seorang mukmin tentang solat, aku upayakan menjelaskannya dengan singkat seraya menyertakan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita lihat beliau akan pastikan bahawa semua itu disertakan dalilnya. Jadi kalau kita tahu semua perbuatan kita dalam solat ada dalilnya, maka kita akan yakin bahawa setiap apa yang kita lakukan, berucapan-ucapan kita dalam solat, kita tahu kita ada suruhan kepadanya. Jadi sebab itu kita harus belajar dengan melalui buku ini, kita insya-Allah dapat lebih mempelajari dengan lebih mendalam tentang perkara-perkara yang Allah perintahkan kita terhadap salat. Jadi kita bersyukur kita dapat memilih akan buku ini kerana kepentingan buku ini, semua orang yang sangat mementingkan solat akan bertanya-tanya, kenapa dilakukan ini dan sebagainya. Tapi kalau dia tahu bahawa setiap pelaksanaan akan perkara dalam solat yang dilakukan, semuanya ada perintah daripada Nabi, dia akan melaksanakan dengan lebih gigih, dengan lebih bersemangat. Melaksanakan perkara ini dengan lebih bersemangat adalah perkara yang kita ingin tanamkan dalam diri kita, supaya kita sentiasa lakukan setiap peribadatan kita lakukan demikian rupa. Lalu beliau sambung, apa yang benar maka itu berasal dari Allah Ta'ala yang maha pemberi. Adapun yang keliru dan kurang, maka itu dariku dan itu dari syaitan. Allah Ta'ala hindarkan dari semua itu. Jadi beliau kata, apa yang benar maka itu berasal dari Allah Ta'ala yang maha pemberi, ataupun yang keliru itu datang dan kurang, itu dariku dan dari syaitan. Allah Ta'ala terhindar dari semua itu. Demikian pula dengan Rasulullah SAW. Jadi beliau rahimahullah, siapa yang ada kitab boleh rujuk kitabnya. Jadi beliau sambung, aku banyak sekali mengambil manfaat dalam menyusun buku ini dari kesimpulan dan terjihat upaya menguatkan sebuah pendapat dari guru kami, Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Jadi di antara guru beliau adalah Syekh Mufti Mamlaka, Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Semoga Allah mensucikan rohnya, menerangkan kuburnya dan meninggikan darjatnya hingga ke syurga Firdaus yang tinggi.
Lalu beliau sambungkan, pembahasan dalam buku ini aku bagi dalam beberapa pembahasan sebagai berikut. Jadi dalam beberapa pembahasan. Pembahasannya pertama pembahasan taharah dan macam-macam. Dan jenis-jenisnya. Pemahaman terhadap taharah dan jenis-jenisnya. Kedua, pemahaman najis serta kewajipan mensucikan atau menghilangkannya. Ketiga, sunnah-sunnah fitrah dan macam-macam dan jenis-jenisnya. Keempat, adab buang hajat. Kenapa penting buang hajat? Nak belajar? Kerana kalau kita tak tahu bagaimana buang hajat, kita akan najis-najis tak dapat dihilangkan dari badan kita. Jadi sebab itu pelajaran tentang menghilangkan najis itu sangat penting. Iaitu hilangkan najis adalah taharah atau istinja. Kemudian berwuduk, fasal berwuduk. Kemudian mengusapkan khuf, imamah dan perban. Apa yang diikat, tangan ke sebagainya, maka juga diajarkan insyaAllah. Kemudian mandi janabah. Bagaimana seseorang mandi janabah, mandi hadas besar. Kemudian tayamum. Kalau tak boleh berwuduk, kita harus belajar. Dia punya badil, dia punya. Selain daripada kita boleh berwuduk, kita juga boleh gantiannya adalah bertayamum. Cara untuk bersuci juga yang lain adalah cara bertayamum. Kemudian akan dibincangkan tentang haid, nifas, istihadah dan salis atau tulis ini besir. Kemudian pemahaman, masuk kepada pemahaman solat. Lalu hukum solat. Kedudukan solat dalam Islam. Kekhususan solat dalam Islam. Hukum orang yang meninggalkan solat. Akan diterangkan juga. Keutamaan solat. Azan dan iqamah. Syarat-syarat solat. Tata cara solat. Rukun solat, kewajipan dan sunnahnya. Yang dimakruhkan dan membatalkan solat. Sujud sahwi. Solat sunat. Solat jamaah. Ke-24, tempat solat berjemaah, masjid. Akan dibincangkan tentang tempatnya nak untuk kita solat jemaah di mana? Di masjid dan sebagainya. Masalah imam dalam solat. Ke-26, solat orang yang sakit. Ke-27, solat orang yang bersafar. Ke-28, solatul khauf. Solat dalam ketakutan. Apabila seorang dalam ketakutan, maka kita boleh solat dalam keadaan ketakutan. Ke-29, solat Jumaat. Ke-30, solat Hari Raya. Ke-31, solat kusuf. Solat gerhana. Sama ada gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Solat istisqa. Solat minta turun hujan. Jadi kita akan belajar semua jenis solat tadi. Lepas tu kita akan, yang terakhir kita akan belajar tentang solat jenazah dan hukum-hukumnya. Semua akan diterangkan dalam buku ini. Jadi pembelajaran kita buku ini agak penting kerana kesemua fasal-fasal tadi menerangkannya. Dan kita kalau tahu daripada mana sumber diambil, kita akan lebih aman untuk mengamalkan setiap apa yang kita belajar, insya-Allah. Lalu beliau mengatakan, aku mohon kepada Allah agar menjadikan amal yang sedikit ini diberkahi dan ikhlas semata-mata kerana Allah serta menjadi sebab yang mendekatkan pengarang, iaitu beliau, pembaca dan orang yang menyebarkannya kepada syurga yang penuh dengan nikmat. Semoga agar karya ini pun memberi manfaat bagiku
bagi saat aku hidup ataupun setelah wafat. Rahimahullah ta'ala. Semoga Allah SWT menjadikan beliau sebagai syafaat insyaAllah. Nah. Juga bagi sesiapa saja yang membacanya, sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik yang diminta. Sebaik-baik tempat menggantungkan harapan. Dialah sebaik-baik pelindung dan pembela kita. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah beserta para keluarganya, para sahabatnya dan siapa sahaja yang setia menjadi pengikutnya hingga ke akhir zaman. Semoga Allah SWT menggolongkan kita semua menjadi golongan tersebut. Kita akan berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Walaupun zaman dah rosak, kita terus berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Berpegangnya kita pada sunnah Nabi SAW pada zaman ini sangat-sangat penting. Sebab itu kita perlu belajar. Walaupun ada orang mungkin mengatakan, apa nak belajar solat? Perkara yang diulang-ulang sama je. Misalnya, itu yang diorang katakan. Tapi tidakkah mereka mengatakan bahawa adakah mereka telah mengamalkannya? Seperti mana yang Allah dan Rasulnya memerintahkan. Itu yang kita harus fikirkan. Jadi sebab itu dalam kita mempelajarinya insyaAllah, kita akan lebih menghayati tentang solat. Sebab itu kita jadikanlah sesi kita ni, sesi untuk kita mengenal pasti tentang perkara solat. Boleh kita namakan juga sebagai menghalusi solat. Kerana dengan kita memperbaiki semua amalan-amalan solat ini, kalau kita lihat, kita ada kekurangan, kita terlupa ini, kita tidak mengamalkan ini dan sebagainya, maka kita mulalah mengamalkannya. Kerana dengan kita mempelajari perkara-perkara ini, walaupun kita lihat dia adalah satu perkara yang penting, tapi kita mungkin tidak mengamalkannya kerana kita tidak tahu. Jadi dengan pengetahuan kita terhadap perkara ini, ianya sangat-sangat bermanfaat kepada diri kita insyaAllah. Jadi kalau kita lihat, kita mulakan pengertian salat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. As-salah, menurut bahasa artinya doa. Daripada sudut bahasa maknanya doa. Kalau orang cakap salat, maknanya doa. Sebab tu, di antara yang kita lakukan pada Nabi SAW, kita selawat ke atas Nabi. Kita juga berdoa ke atas Nabi. Nah, Allah SWT berfirman di dalam firman-Nya, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Allah SWT berfirman, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Wa shalli 'alaihim. Dan sesungguhnya salat kamu menenangkan mereka. Dan Nabi SAW selalu mendoakan ke atas para sahabatnya. Dan ini menunjukkan bahawa solat di sini maksudnya adalah doa. Nah, maksud dari kalimah salli dalam ayat di atas adalah doakanlah mereka. Wa shalli 'alaihim. Dan solatlah ke atas mereka dan doalah ke atas mereka. Rasulullah SAW bersabda. Saya agak tak dapat ditayangkan, tapi insyaAllah minggu depan kita akan tayangkan insyaAllah. Supaya orang dapat lagi manfaat insyaAllah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib. Idza kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am." Rawahu Muslim. Ini berkenaan kalau orang mengajak, mengundang, menjemput. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kamu diundang, maka penuhilah, mana jawablah doa dan maka penuhilah. Jika dia sedang berpuasa, maka doakanlah untuk orang tersebut. Dan jika dia tidak berpuasa, maka makanlah
jemputan dia, undangan dia tadi, makanlah. Kerana Nabi SAW menyuruh kita supaya jangan menghampakan orang yang mengundang kita. Jadi Nabi SAW menjadikan bahawa memenuhi undangan-undangan orang adalah wajib. Kalau kita dapat undangan, wajib bagi kita untuk datang. Tapi kalau kita dah datang, mungkin undangan kedua itu adalah sunat. Nah. Maksud kalimat falyusalli, maka berdoakan dalam hadis di atas adalah doakanlah sang pengundang agar mendapat barakah, kebaikan dan ampunan. Jadi orang yang dah jemput kita doakan. Kalau kita sedang berpuasa, kadang kita sedang berpuasa, orang jemput kita, maka dengan itu kita doakan. Beritahu pada semoga Allah SWT mengganjari anda, semoga Allah SWT meneruskan ataupun menjayakan undangan-undangan entah dan sebagainya. Jadi dengan kita beri doa kepada mereka, mereka akan tenang, mereka akan, walaupun kita tak makan, mereka tahu kenapa kita tak makan, kerana kita berpuasa. Nah. Selawat jika berasal dari Allah, maka maksudnya adalah pujian baik. Sedangkan jika berasal dari malaikat, maksudnya adalah doa. Kita tahu bahawa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah perintahkan kita. Sesungguhnya Allah memberitahu kepada kita, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat ke atas nabi. Kalau Allah berselawat ke atas nabi, maknanya adalah Allah melakukan pujian-pujian ke atas nabi. Dan malaikat-malaikat yang kalau berselawat ke atas Nabi, maka mereka mendoakan Nabi SAW. Jadi dengan itu kita tahu maksud selawat tadi. Yang Allah perintahkan kepada kita untuk sentiasa melakukannya. Untuk berselawat ke atas Nabi junjungan kita besar Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi pada hari Jumaat ini, kita lakukanlah puji-pujian dan kita lakukanlah selawat-selawat terhadap Nabi SAW. Pujian-pujian di sini yang maksud daripada Allah kepada Nabi. Allah SWT berfirman, berkenaan yang tadi saya bacakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Abu Aliyah berkata, selawat yang berasal dari Allah adalah pujiannya di sisi malaikat. Allah SWT memuji Nabi SAW di sisi malaikat-malaikatnya. Sedangkan selawat malaikat adalah doa-doanya, doa-doa mereka kepada Nabi SAW. Sedangkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yusalluna artinya adalah memberkahi. Ada juga yang mengatakan bahawa selawat dari Allah artinya merahmati, sedang selawat dari malaikat artinya meminta ampunan. Yang benar adalah pendapat pertama. Berdasarkan firman Allah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Allah SWT mengatakan ulaika, mereka-mereka itu yang mendapat selawat, iaitu mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan-Tuhan mereka. Maksudnya adalah mereka mendapat pujian dan rahmat dari Allah SWT. Dalam ayat di atas menyambung atuf, penggunaan wa ataupun dan, itu namanya atuf dalam bahasa Arab. Jadi Allah SWT menggunakan atuf tadi dengan wa ulaika alaihim ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Dan mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dari dan rahmat dari Tuhan mereka. Maksudnya adalah mereka mendapat pujian dan rahmat dari Allah sebab Allah Ta'ala dalam ayat di atas menyambungkan ataf pada rahmah dengan kata salawat, as-salawat. Hal itu menunjukkan bahawa kedua kata tersebut berbeza maknanya. Jadi kita lihat.
Selawat dari Allah adalah artinya pujian. Sedangkan dari makhluk, malaikat, manusia dan jin. Sedangkan dari makhluk, malaikat, manusia dan jin adalah berdiri, rukuk, sujud dan tasbih. Sedangkan selawat dari burung dan unggas adalah tasbih. Jadi kita lihat itu ditujukan kepada masing-masing. Kalau burung, tasbih. Kalau manusia, jin, malaikat sebagainya, berdirinya, rukuk mereka, sujud mereka dan tasbih mereka dalam solat, itu namanya salawat. Sedangkan kalau burung yang berselawat, mana bertasbihnya burung. Nah, kerana Allah SWT telah menerangkan kita, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kamu tak faham tentang apa yang tasbih mereka. Kamu tak faham tentang apa yang mereka telah ucapkan, iaitu bunyian burung tu. Sebenarnya mereka telah bertasbih. Nah. Maaf. Solat pada awalnya adalah sebuah istilah untuk menunjukkan makna doa secara keseluruhan. Namun menjadi istilah untuk doa secara khusus. Atau pada awalnya ada sebuah kata yang bererti doa. Kemudian dipindahkan kepada pemahaman solat berdasarkan syariat kerana adanya keterkaitan antara keduanya. Jadi kalau doa tu disebut secara mutlak, maka dia boleh makna doa. Tapi kalau doa tu dikaitkan dengan sesuatu yang khusus, maka dia adalah perkara yang khusus kita lakukan dengan pergerakan, bacaan dalam solat tersebut. Perkara ini saling berdekatan. Namun jika istilah solat disebutkan dalam syariat, maka yang dimaksudkan adalah solat secara syariat. Cara yang kita tahu. Kerana sesungguhnya solat itu adalah doa secara keseluruhan. Jadi berkenaan dengan doa, beliau menyinggung akan dua perkara berkenaan dengan doa. Doa ada dua macam. Doaul mas'alah dan doaul ibadah. Doa permintaan. Dan keduanya doa ibadah. Doa yang pertama, doaul mas'alah, ada doa yang bererti permintaan untuk mendapatkan manfaat dan menyingkirkan bahaya serta meminta berbagai kebutuhan kepada Allah dengan ungkapan lisan. Semua doa-doa permintaan kita kepada Allah, sesuatu untuk kebaikan kita atau sesuatu untuk menjauhkan dari keburukan kita, itu adalah doa. Itu doanya namanya apa? Doaul mas'alah. Doa-doa permintaan. Permintaan sama ada untuk mendapatkannya atau permintaan untuk dijauhkan daripadanya. Jadi maknanya semua permintaan itu adalah doaul mas'alah. Dan kedua adalah doaul ibadah. Doaul ibadah iaitu mengharap pahala dari amal soleh yang dilakukan berupa berdiri, duduk, rukuk, sujud. Siapa melakukan ibadah-ibadah tersebut, maka dia tengah meminta dengan Rabb-Nya dengan ungkapan perbuatan agar Allah mengampuninya. Orang melakukan solat. Mulakan dengan takbir. Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dia mula dengan takbiratul ihram. Lalu sampailah habis pergerakannya, dia beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua perbuatannya ini adalah dinamakan satu doa juga. Doa apa mana? Doa ibadah. Pengharapannya supaya dengan ibadah yang dilakukan ini, semoga Allah menerima daripadanya. Jadi doa oleh ibadah ini, maka dengan demikian jelaslah bahawa solat seluruhnya adalah doa. Jadi untuk katakan solat doa, tak ada masalah. Kerana maksudnya daripada kita solat, kita berdiri, kita rukuk, kita sujud, semuanya supaya apa? Supaya Allah terima daripada kita doa tersebut. Ataupun ibadah tersebut. Jadi dengan itu kita tahu, perbuatan kita semua ni adalah untuk Allah menerimanya. Jadi dengan itu, konsep daripada konsep doaul mas'alah dan doaul ibadah, kita faham bahawa kedua-duanya ini ada saling
ada kalimah yang lupa saya, kalimahnya tak terkeluar. Saling apa? Saling fadal. Yang terkait. Saling terkait sama satu sama lain. Jadi dengan itu kita lihat, perlulah kita apabila memahami akan solat, iaitu maknanya adalah doa. Doa kita faham tentang doa ni yang diterangkan oleh Syekh, dua perkara. Sama ada doa ul masalah, doa terhadap semua permintaan kita, sama ada untuk kita dapatkan atau untuk kita jauhkan. Maka itu adalah doa. Ataupun doa ibadah, peribadatan yang kita lakukan supaya Allah terima. Apa saja ibadah? Misalnya kita memuji Allah, itu ibadah. Kerana kita tahu bahawa Allah SWT mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jadi permintaan kita kepada Allah SWT, penyembahan kita kepada Allah SWT, ini semua adalah kita minta kepada Allah supaya menerima daripada kita ibadah tersebut. Jadi kita tahu bahawa semua apa yang kita puji-pujian yang kita berikan kepada Allah adalah untuk kita meminta Allah menerima daripada kita doa-doa tersebut. Berkenaan dengan, kita mulakan dengan berkenaan salat, hukum salat. Hukum salat. Apakah hukumnya? Salat diwajibkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma' umat Islam. Ijma' umat. Kerana umat Islam semua berijma', bersepakat bahawa solat adalah wajib terhadap setiap Muslim yang akil dan baligh, yang baligh dan berakal, kecuali wanita haid dan nifas. Wanita mereka terkecuali kerana mereka ada haid dan nifas, yang dinamakan ulama' juga sebagai mani', penghalang bagi solat. Solat ada, kita diperintahkan untuk melakukan. Tapi kalau datangnya mani', penghalang bagi solat, maka kita tak boleh solat. Iaitu apakah mani'nya? Penghalangnya adalah haid dan juga nifas. Haid dan nifas ni adalah dinamakan mani' atau kita namakan penghalang bagi solat. Dalil berdasarkan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Yang bermaksud, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama Allah yang lurus. Wa dzalika dinul qayyimah. Jadi kalau orang hafal dalil ini, kalau boleh semua hafal. Apa dalil solat itu wajib? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din, sampai habis. Dah dapat kita lihat. Kita kalau nak terangkan balik kita nak terangkan kepada ahli keluarga kita, kita boleh terangkan bahawa dia adalah wajib, dan boleh ajarkan sekali apakah perintah yang mewajibkan. Dan Allah SWT berfirman, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah fardu yang ditentukan masuk waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi setiap orang yang beriman, mereka telah diperintahkan untuk melakukan solat, dan waktu-waktu yang diperintahkan itu adalah waktu-waktu yang ditentukan. Tak diterangkan tentang waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak. Walaupun tak diterangkan di sini, diterangkan dalam hadis Nabi SAW. Adapun dalil berdasarkan sunnah, sunnah mana? Hadis Nabi SAW. Kerana pegangan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan hadis daripada Nabi SAW. Adapun dalil berdasarkan sunnah adalah pesan Rasulullah SAW kepada Mu'adz radhiyallahu an.
ketika dia mengutus ke negeri Yaman. Wa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli lailatin wa fi kulli yawmin wa lailah. Muttafaqun alaih. Dan ajarlah mereka bahawa sesungguhnya Allah SWT mewajibkan mereka untuk solat 5 waktu dalam sehari semalam. Ini perintah untuk melakukan solat 5 hari semalam. 6. Jadi dengan hadis ini kita tahu bahawa dia adalah 5 waktu. 6. Dan hadis ini juga adalah agak penting. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamas salah wa ita'az zakah wa hajjal baiti wa saumi Ramadan. Islam dibangunkan di atas 5 rukun. Bersaksi bahawa tiada ilah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Dan bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Jadi kita tahu perintah ni, dan hadis ni adalah hadis yang masyhur. Kalau boleh kita semua dah hafalnya. 6. Nabi SAW bersabda lagi, 5 salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Faman jaa'a bihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Ada 5 solat yang telah Allah wajibkan bagi hamba-hambanya. Siapa yang menunaikannya tidak mengabaikannya dengan sikap menyepelekan, memperlekehkan kedudukannya, maka Allah berjanji untuk memasukkannya ke dalam syurga. Ini janji Allah. Janji Allah kepada kita, siapa yang melakukan solat, Allah SWT akan masukkan kita dalam syurga. Nah. Ayat-ayat dan hadis tentang fardunya solat sangat banyak. Adapun dalil ijma' ulama Islam adalah setelah sepakat akan wajibnya solat dalam sehari semalam. Kita habiskan. Yang terakhir, solat tidak diwajibkan kepada wanita haid dan nifas berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dan kalau orang bertanya kenapa wanita tak boleh tinggalkan solat, kita katakan mereka boleh tinggalkan solat kerana Nabi SAW mengatakan demikian. Setelah Nabi menerangkan bahawa wanita tu kekurangan agamanya dan akalnya. Lalu Nabi terangkan sebabnya. Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah jika wanita itu haid, wanita tidak solat, itu yang makna kurang dalam agamanya, dan tidak puasa dan tidak puasa dan tidak solat dan puasa. Itu dah berkaitan dengan kekurangan agamanya. Nah, berkaitan dengan kurangnya akalnya, kita tahu dari sudut emosi, wanita lebih kukuh, lebih besar lagi emosinya daripada kaum lelaki. Nah, itu ada satu perkara yang mungkin kita semua tahu. Nah, okey, kita berhenti di sini kerana ada masa lagi. InsyaAllah kita akan teruskan minggu depan, dan saya harap insyaAllah Allah SWT berikan saya peluang itu lagi. Dan dengan itu kita pun, kalau boleh, kita semua ada bukunya, kita ada tatapan di tangan kita buku tersebut supaya kita bertanya. Saya suka kalau pelajar-pelajar bertanya kepada saya. Semakin pertanyaan itu mungkin mencabar dan sebagainya, semakin baik. Kerana tujuannya adalah untuk kita mengetahui akan hakikat perkara tersebut. Nah, ada pertanyaan sekarang sebelum kita akhiri sesi kita. Silakan. Solat tasbih. Solat tasbih, masalah pun solat tasbih. Perkara solat tasbih ni ada khilaf, ada perbezaan pendapat. Sebagian ulama kata dia sunnah. Sebagian ulama katakan dia tidak sunnah.
tujuan daripada dia tak sunnah tu atau kenapa dia mengata tak sunnah? Kerana hadis tersebut yang meriwayatkan solat tasbih tadi, walaupun Syekh Albani mengatakan sahih, sebagian ulama melihat dia ada sikit illah. Jadi menjadikan hadis tersebut tidak sahih. Tapi ala kulli hal, dia ada pendapat yang mengatakan boleh, ada kata mengatakan tak boleh. Jadi dengan itu tak ada masalah bagi mereka yang merasakan boleh melakukan solat tersebut. Tapi kalau yang merasakan bahawa dia tidak sunnah, jadi dia tak lakukan. Dan orang yang tahu kenapa dia tak lakukan sebab dia merasakan dia tak sunnah, juga harus mengetahui dia melaksanakan, yang penting dia melaksanakan, semua nak laksanakan dalil. Nabi SAW lakukan, dilakukan. Nabi tak lakukan, maka dia tak lakukan. Jadi dengan itu ada hujah bagi orang yang kedua-dua pihak mengetahui hujah tersebut, jadi mereka boleh berlapang dada. Itu adalah perkara yang sangat penting dalam kita berkhilaf. Khilaf ni banyak. Tapi dalam kita berkhilaf ni, kalau kita tahu sumber khilaf tersebut, lagi baik. Kerana kita boleh bersangka baik dengan dia. Dan kalau dia betul, mungkin kita lihat kesilapan dia tak faham daripada sudut hadis misalnya, dia tak sahih, maka dia boleh diberitahu, kita beritahu dia kenapa dia sudut mana dia tidak sahih dan sebagainya. Maka dengan itu kita boleh berkongsi maklumat. Dengan kita berkongsi maklumat, kita akan bersatu. Kita tahu bahawa semua daripada kita inginkan kebaikan, inginkan kebenaran. Jadi mana yang bawa kepada kebenaran, itu yang kita lakukan, laksanakan. Jadi itu satu sikap yang sangat baik untuk bagi setiap pelajar agama. Setiap pelajar agama mesti ada sikap bahawa yang penting ada dalil. Kalau tak ada dalil, maka saya tak amalkan. Tapi kalau ada dalil, maka tak ada masalah untuk orang mengamalkannya. Jadi dengan itu, kalau ini jadi sikap kita, kita sentiasa bersangka baik pada orang kalau mereka mengamalkan sesuatu dalil daripada Nabi SAW. Dan kita tahu bahawa dalil tersebut ada dalil yang sahih, maka kita harus berlapang dada. Nah. Jadi itu perkara yang penting. Berkaitan dengan solat sunat tasbih. Nabi SAW telah mengajar dalam banyak hadis tentang solat. Jadi ulama yang mengatakan tidak sahih adalah Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Utsaimin melihat bahawa dia tidak sahih kerana ada perbuatan solat itu tidak tepat dengan apa yang selalunya Nabi ajar. Jadi dengan itu dia punya penilaian hadis tersebut dari sudut itu, dia kata solat lemah. Tapi Syekh Albani rahimahullah ta'ala, ulama hadis juga, dia mendapati ada jalan lain kepada hadis tersebut. Dan hadis tersebut, jalan itu adalah sahih. Jadi dengan itu dia menghukumkan sebagai sahih. Jadi kita katakan bahawa kedua pendapat ini adalah pendapat yang wajar untuk mereka berkhilaf, berbeza pendapat, tak ada masalah. Jadi dengan itu kita tahu semua orang yang berkhilaf apa khilafnya. Nah. Okey. Orang jemput kita sedang berpuasa. Adakah kita memenuhi jemputan tersebut? Kita memenuhi. Tapi mungkin kalau kita memenuhi kita tak makan. Kalau kita sedang berpuasa, kalau kita tak makan, kita berdoa kepadanya. Semoga Allah Taala memberikan kamu rahmatnya, semoga Allah memberikan kamu keberkahannya, dan sebagai doa-doa kita lakukan. Yang penting kita menyahut seruannya, dan dengan keadaan kita berpuasa, kita tak boleh makan kerana kita sedang berpuasa. Maka orang yang menjemput itu harus tahu bahawa kita ada keuzuran untuk tidak makan. Jadi perlu ada kedua-dua perkara ini perlu tahu pada setiap orang yang menjemput dan dijemput. Orang yang jemput harus tahu haknya, dan orang yang dijemput juga harus tahu haknya. Jadi dengan itu semua laksanakan haknya dengan tepat. Wallahu ta'ala alam. 6. Kaitan solat dengan kenapa kita diciptakan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia untuk apa? Siapa tahu? Angkat tangan. Allah ciptakan kita untuk apa? Apa dalilnya? Bagus. Alhamdulillah. Beliau kata beribadah. Allah ciptakan kita untuk beribadah. Dalilnya apa? Beliau sebutkan dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
Allah SWT berfirman, tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Lalu Allah terangkan lagi, ma uridu minhum min rizq. Aku tidak mahu, tidak inginkan daripada mereka ini satu rezeki pun. Dan aku tidak inginkan mereka berikan aku makan pun. Sesungguhnya Allah SWT, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dan Allah SWT yang maha pemberi rezeki dan maha kukuh kekuatannya. Jadi Allah ingatkan kita bahawa jangan jadi sebab mencari rezeki melalaikan kita daripada solat. Jadi solat itu perlu dilaksanakan kerana dia lebih penting daripada segalanya. Jadi dengan itu kita lihat soalan yang baik dan jawapan juga yang baik. Kita dapati insya-Allah, semoga kalau ini dia punya apa? Dia punya vibe untuk belajar, saya berbesar hati insya-Allah untuk mengajar. Kerana dengan ini insya-Allah kita saling berkongsi sama dan saling manfaatkan insya-Allah. Kita akhiri sesi kita dengan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum.